rujuk. Walaupun pandang pada sudut talak, macam mana pun sagi nak bagi cerai juga. Kata dia biar api lah, biar api dari segi biar api tu hang berdosa, dari segi berdosa wajib tobat. Kalau kita belajar buat dosa, dosa wajib tobat. Selesai itu. Soal kalau ada sikit persoalan tu, beberapa persoalan tentang sunni dan bid'ah. Nah, soal. Tak ada pengabihan sikit lagi. Dan 4 orang tiada bid'i dan tiada padanya sunni. Tu hijab tu. Ada 4 golongan, 4 kategori, 4 grup orang perempuan. Kalau talak dijatuhkan pada 4 kumpulan ni, 4 grup ni, maka tak diistilahkan talak tu sunni ataupun bid'i. Dari sisi hukum jatuhkan talak harus. Dia boleh jadi haram ke, makruh ke, sunat ke, ataupun wajib ke, yang tu tengok pelajaran lepas yang kita dah belajar. Dia tengok situasi, kondisi yang menyebabkan boleh berubah hukum jadi sunat ke, haram, wajib ke, makruh ke, haram ke, harus ke. Yang harus adalah hukum asal. Tapi kalau perempuan tu sendiri, dia tak jadi dalam keadaan istilahnya haid tadi, ataupun nifas, ataupun dalam keadaan suci yang suami dah pakai, dia hukum tak ada istilah sunni dan bid'i. Pasal apa? Pasal 4 keadaan ni, dia bukan masa haid, bukan masa nifas, bukan masa suci yang suami pakai. Habis tu nak panggil apa? Tu yang dia sebut. Jadi segi talak, keyword yang besar nak faham, talak jatuhlah masa bila pun jatuh talak. Cuma berdosa tak berdosa di atas menjatuhkan talak itu, adakah mengikut prosedur, mengikut ajaran yang Rasulullah ajar ke kita, ataupun tak ikut prosedur. Baik. Jadi 4 orang ni kata dia tiada dipanggil bid'i dan tiada padanya sunni, iaitu pertama kanak-kanak. Maksudnya kalau katalah kahwin, orang lelaki ni kahwin seorang perempuan, dan perempuan ni kanak-kanak, istilahnya belum baligh. Kanak-kanak belum baligh lah kan. Isu kahwin kanak-kanak apa dah lepas dah bicara, tuan-tuan tak faham, taubat pergi ngaji lain lah, saya tak ulang lah. Pasal letih nak ulang, apa kali nak ulang, tu nak cerita apa kali lah. Kahwin kanak-kanak, dari bila dia kahwin dengan kanak-kanak, asalnya memang kanak-kanak ni isteri dia. Lepas tu katalah isteri tu nombor 4, tapi kanak-kanak lagi baru umur 7 tahun nak pakai. Alamak, budak 7 tahun takkan nak pakai. Lepas tu buat macam mana? Dia nak cerai dengan isteri tu, pasal nanti dia nak ambil isteri lain yang dah balik, baru boleh pakai. Buat macam mana? Dia cerai isteri tu. Kahwin itu pun pasal apa? Pasal pak mentua minat kat dia, nak juga jadi menantu dengan kawan tu. Jadi dia pun setuju, nikahlah 2 orang. Nikah, prosedur nikah lah sikit dengan isu-isu contoh-contoh macam tu lah. Zaman lalu tak berlaku lah, cuma contoh untuk bagi munasabah dengan kitab saja, dengan permasalahan yang kita duk bicara kahwin kanak-kanak tu. Jadi bila isteri dia kanak-kanak tak ada haid lagi, dia pun katalah nak cerai kan. Kalau tak isu kahwin pun katalah dia nak cerai isteri dia, kata dia aku ceraikan kau, aku tolakkan di kau. Jadi bini dia tu memang bini dia, memang dia tak pakai lagi. Kalau tak pakai lagi, kalau pakai sekali pun bukan ada haid kawan tu, bukan ada haid, bukan ada nifas, bukan dong-gendong lagi apa. Kalau pakai sekali pun bukan pakai yang dalam waktu antara suci, antara 2 haid. Istilah kanak-kanak tak pernah haid lagi. Bid'i sunni, bid'i sunni, bid'i sunni, macam tak faham bid'i sunni dak lah, tu kata tak faham lah. Tak panggil bid'i sunni lah. Siapa? Bukan haid, bukan nifas lagi, bukan waktu suci yang antara 2 haid, bukan. Ni apa? Tak haid lagi. Waktu dia nak cerai, dia cerai. Jatuhkan talak, memang jatuh. Bercerai, memang bercerai. Sunni bid'i? Tak sunni, tak bid'i. Okey, siap. Boleh? Tak faham tanya lain. Nampak? Okey, nampak tu tak mahu sebut lah. Okey, 1. Itu kanak-kanak. Kanak-kanak lagi ia isteri. 1. Dan tiada haid. Kanak-kanak lagi dan tiada haid. Okey, itu yang pertama. Begitu juga yang keduanya, yang sudah putus asa. Istilah putus asa dalam kitab ni bukan putus asa pasal dah give up lah, bukan. Putus asa ni putus asa haid. Istilah moden sebut monopause. Tu. Bini dah monopause, mana ada haid. Tapi monopause pun kelahi juga laki bini ni.
Keli, tua-tua bercerai. Aku talakkan kau. Ada haid tak? Berhenti lah, 10 tahun lah. Tak main haid. Bini suning. Tak ada apa-apa. Okey, reti lah tu. 2 kali kena cekah, tak faham juga saja. Siap. Kalau orang tak pasal apa, bukan dah haid. Bukan dalam masa antara 2 suci. Bukan masa 2 hamil, tak ada. 2 lagi. Dan yang bunting, ini nombor 3. Bunting maksudnya hamil lah. Orang perempuan hamil, cerai masa hamil, jatuh talak. Talak memang jatuh. Sebuah talak ni jatuh masa bila pun jatuh. Cuma jadi hukum berdosa tak berdosa. Ada istilah kita ni sunni tak sunni saja. Sunni yang ikut prosedur, bid'i yang tak ikut prosedur. Yang ni sunni pun tidak, bid'i pun tidak. Jadi bunting. Soal, jatuh talak, jatuh sunni bid'i, dua-dua tidak. Orang tanya pasal apa? Bukan masa haid, bukan antara suci 2 haid. Duk yang hamil memang tak ada haid. Jadi orang perempuan tak ada haid, kanak-kanak tak ada sunni bid'i. Monopause mana ada haid, tak ada sunni bid'i. Duk hamil ghalibnya tak ada haid, mana ada sunni bid'i. Tapi tolak kalau jatuh talak. 2, 3, 4. Dan yang ni yang kita dah sentuh itu apa dia? Antara tak ada hukum sunni dan bid'i adalah yang menebus talak. Ada istilah menebus talak dulu dengan bahasa Arabnya dipanggil khulu'. Mana-mana isteri yang diceraikan dengan kaedah khulu', dengan kaedah tebus talak, tak diistilahkan isteri itu diceraikan dengan istilah bid'i ataupun sunni, kerana tak jadi haram suami menceraikan isteri dalam keadaan haid jika dalam kes khulu', kes tebus talak. Itu pelajaran lama, tak ulang. Kalau ikut baca tu selesai. Waktu pun dah lajak. InsyaAllah kita sambung nanti. Faslun dan memilih orang merdeka atas isterinya 3 talak. Yang ni saya sebut bilangan-bilangan talak pula macam mana kaedah dia. Dan ada istilah nanti kita akan jumpa yang kita ada sebut sekali lalu, nama ilak. Apa dia ilak ni akan datang lah insyaAllah. Puasa tak mai, panjang umur lah, Syawal esok lah. Wallahualam. Macam mana pun soalan kalau ada sekitar dengan kita bicara terakhir ni 4 kumpulan yang tak dipanggil sunni atau bid'i. Soal. Tak ada, tangguh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika badana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.